Okey, kita teruskan kepada pengenalan politik dalam kesepaduan sosial. Pengetahuan tentang politik wujud sejak zaman permulaan tamadun manusia lagi seiring dengan dinamika kehidupan manusia sejak zaman kuno yang berasaskan konsep yang tidak dipraktikkan secara konsisten. Sebagaimana sistem-sistem yang lain, politik juga telah melalui proses evolusi. Selain itu, perkataan politik berasal daripada perkataan Yunani iaitu polis yang bermaksud bandar-bandar. Okey, perkembangan kehidupan tamadun awal manusia seperti di tebing-tebing sungai Euphrates dan Tigris memerlukan mereka membuat penyusunan kehidupan secara lebih bersistem yang memerlukan kerjasama individu. Kegiatan politik wujud sebaik sahaja mereka bertamadun dan dipraktikkan apabila mula hidup bersama dalam satu komuniti. Keadaan demikian memerlukan manusia membuat berbagai-bagai keputusan yang melibatkan tindakan bersama. Kerana itu juga politik disebut the part of possible, iaitu seni yang menandakan segala-gala yang dijayakan dalam kehidupan sosial. Definisi Malaysia yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah salah satu usaha pemimpin Malaysia ke arah kehidupan yang aman di masyarakat pelbagai etnik. Selain itu, Malaysia adalah sebuah negara pelbagai bangsa, bahasa, budaya dan agama. Walaupun rakyat Malaysia tinggal di bawah satu bumbung, mereka berinteraksi dan mempunyai hubungan yang baik. Di Malaysia, kebanyakan kaum hanya bercampur antara etnik sebelum kemerdekaan dicapai. Terdapat sedikit hubungan dari satu kumpulan etnik dengan yang lain. Pada hakikatnya, Malaysia kini wujud kerana perpaduan kesepakatan dan kesosialan. Hai, nama saya Morini Daniel. Hari ini saya akan membentangkan definisi politik dan definisi kesepaduan sosial. Yang pertama ialah definisi politik. Menurut Harold Laswell 1950, seorang sarjana sains politik, mendefinisikan politik sebagai pengagihan nilai dalam masyarakat oleh pihak yang berkuasa. Selain itu, Aristotle memberi ulasan bahawa politik tercipta dalam perjuangan mendapat kehidupan yang sempurna. Seterusnya ialah dalam bahasa Arab, politik disebut sebagai siasah. Abdul Wahab Khalaf mentafsirkan siasah ataupun politik sebagai menjalankan pentadbiran awam mengikut batas syariat di dalam sesebuah negara bagi menjamin kepentingan rakyat dan menolak segala keburukan di dalam masyarakat. 2.2. Definisi kesepaduan sosial. Memberi pengiktirafan terhadap tarifan harian oleh anggota masyarakat dan ia menjadi pelekat sosial dalam konteks hubungan etnik. Proses dinamik yang direfleksikan melalui kecenderungan untuk sesebuah kumpulan untuk kekal bersatu dan bersatu padu dalam usaha mencapai objektif dan mencapai keperluan efektif hali. Proses yang membina dan mengekalkan perasaan kekitaan dalam masyarakat dan perasaan yang meletakkan diri seseorang dalam sesuatu komuniti oleh Judith Maxwell 1996. Kepentingan politik perpaduan untuk negara. Pertama, ia dapat memastikan proses pembinaan negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa halangan dan kekacauan sosial. Contohnya, negara yang harmoni dapat memastikan pelaksanaan pembangunan dan mencapai kemajuan yang diharapkan. Berlatar belakangkan negara dan negara, perpaduan yang kukuh akan membawa dividen pembangunan yang berterusan kepada rakyat semua etnik di negara ini. Seterusnya, ahli politik yang menghasut politik kebencian boleh mencetuskan perkauman. Hal ini kerana isu nasional harus dilihat dalam model dan agenda nasional. Tetapi ada ahli politik dan NGO yang menggunakan isu itu dan mengaitkannya dengan perkauman. Ini dapat dilihat dalam ucapan ahli politik dan NGO sendiri. Dan ketiga, isu perkauman sering
disebabkan oleh ahli politik untuk kelangsungan hidup etnopolitik dan politik. Ia perlu hapuskan politik perkauman, stereotip dan prejudis di kalangan rakyat. Dan sebagai rakyat, kita perlu mengekalkan rasa kesederhanaan, meletakkan kepentingan negara untuk mengatasi kepentingan pribadi. Cabaran yang pertama adalah cabaran nilai antara etnik yang menyatakan perbezaan dari segi agama, bahasa, dan kebudayaan lebih ketara lagi dalam masyarakat majmuk. Kaum Melayu, Cina, dan India mempunyai agama, bahasa, dan kebudayaan yang berlainan. Perbezaan ini bertambah sukar apabila setiap kaum terus menebal dengan bahasa dan kebudayaan mereka sendiri. Implikasi di sini mengakibatkan anggota etnik lebih mengutamakan anggota daripada etnik yang sama dalam memilih sahabat, mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Perkara ini seolah-olah sudah menjadi tegal atau taboh karena ia memang sukar untuk diubah walaupun menggunakan ubatan atau teknologi yang canggih dan modern sekalipun. Setiap etnik tidak mempunyai perasaan hormat menghormati dengan agama dan budaya etnik yang lain. Kesukaran untuk hidup dalam satu masyarakat yang sama pasti akan menimbulkan kekecohan di kawasan tersebut. Ini adalah berdasarkan mereka mempunyai masalah untuk berkomunikasi dalam bahasa yang difahami oleh semua etnik. Masalah ini pasti mewujudkan ketidakselesaan juga. Mereka melihat budaya yang sebelum ini belum pernah disaksikan oleh mereka. Golongan-golongan etnik ini tentunya sukar untuk menerima dan tidak mungkin akan menerima apa-apa perubahan, walhal ianya memberi impak yang besar terhadap politik dalam kesepaduan sosial. Cabaran yang kedua adalah cabaran dari aspek politik. Setiap negara sememangnya tidak akan lari daripada isu-isu politik. Hal ini karena politik merupakan satu saluran yang kuat bagi membentuk sebuah negara. Peranan politik seharusnya melahirkan kerajaan yang cekap dan amanah dalam memperjuangkan hak rakyat. Tanggung jawab sebagai ahli politik sepatutnya tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk diri sendiri, namun ironiknya hal itulah yang kini menjadi tular dalam kalangan politik. Berdasarkan David dan Dumanik pada tahun 2011, seorang pemimpin boleh mewujudkan perpaduan sosial atau perpecahan di kalangan kumpulan etnik dalam perbincangan umum, tetapi ia bergantung kepada cara mereka memahami dan melihat message yang disampaikan oleh pemimpin. Demi mencapai kemenangan dalam pilihan raya, ramai alih-alih politik menjadikan isu-isu perkauman sebagai jalan pintas bagi menjamin mereka lebih ramai mendapat pengundi. Sekiranya politik digunakan untuk mengawal keuntungan diri sendiri, maka lahirlah sebuah kerajaan diktator yang bakal memanipulasikan rakyatnya untuk berbelah sesama sendiri. Baru-baru ini, di negara kita, gempar dengan perbelahan politik antara kumpulan baju merah dan baju kuning. Kesan daripada politik perkauman ini bakal mencetuskan akibat buruk yang mungkin melanda negara seperti peristiwa pada 13 Mei 1969 yang lalu. Sekiranya kerajaan tidak memberi penekanan yang tegas dalam hal ini. Cabaran yang ketiga ialah cabaran dari aspek isu ekonomi. Proses menuju ke arah kesepaduan sosial maupun negara adalah sesuatu yang kompleks, di mana konflik mungkin akan berlaku secara langsung dan tidak langsung dalam menangani perbezaan sosio-budaya di kalangan kepelbagaian kumpulan etnik. Pendapat Li Weichang, Baharudin, dan juga Muhammad pada tahun 2013. Ini karena pada masa kini kita masih dapat melihat bahwa masyarakat Cina
masih mendominasikan bidang perdagangan dan masyarakat India masih ramai yang terlibat dalam bidang perladangan, manakala ada segelintir masyarakat Melayu yang masih giat dalam aktiviti pertanian dan perikanan. Pemisahan ini menjadikan interaksi antara mereka menjadi sukar diamalkan karena mereka bersekelompok mengikut kaum-kaumnya sendiri. Selain itu, kerajaan atau parti-parti politik haruslah memberi keutamaan kebajikan kepada rakyat yang sangat terkesan dengan kegagalan kerajaan sebelum ini dalam menangani virus wabak COVID-19. Melalui bantuan penyeluruh dan lebih cepat perlu sampai kepada golongan yang memerlukan. Di samping itu, mereka haruslah menguruskan keuangan awam secara berkesan dan tulus dengan keutamaan diberikan untuk meningkatkan sistem perkhidmatan kesehatan awam. Oleh itu, semua ahli parlemen atau UMNO mesti meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi sendiri dan tidak mengulangi kesilapan 17 bulan kerajaan PN yang menyebabkan negara kehilangan kelebihan ekonomi yang kita ada disebabkan oleh ketidakcakapan dan ketidakstabilan dalam menangani isu ekonomi. Seterusnya, cabaran yang terakhir adalah cabaran dari segi sosial. Kurangnya sosial sesama kaum merupakan faktor kepada hubungan yang lemah dalam kalangan mereka. Seperkara yang menarik dalam menangani sosiopolitik masyarakat di Malaysia ialah keupayaan mereka untuk terus-menerus hidup dalam keadaan ketegangan yang stabil atau stable tension. Berdasarkan menurut Amri Baharudin 2019. Sekiranya kurang kecampuran dalam aktiviti sosial masyarakat, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan dan kurang semangat kekitaan dalam diri mereka. Namun ada juga faktor sosial lain yang menjadikan tanggung jawab kerajaan untuk membendung, yaitu dari segi pendidikan. Asas perpaduan adalah bermula dari golongan belia, terutamanya pelajar-pelajar, tetapi kesan daripada penjajahan yang mana British memulakan sistem sekolah vernakular menjadikan pendidikan kita tertumpu kepada satu kaum sahaja. Sehingga kini, seperti yang kita lihat, masih lagi wujud sistem sekolah yang berteraskan satu kaum sahaja seperti sekolah jenis kebangsaan, SJK. Sekolah seperti ini membataskan komunikasi antara masyarakat majmuk karena para pelajar hanya akan menggunakan bahasa kaum mereka sendiri, dan juga dari segi pergaulan mereka dan sosial mereka juga sangat terhad oleh karena pengaruh daripada di sekolah yang hanya akan bergaul dengan bahasa mereka atau kaum mereka sendiri sahaja. Hai semua, sini saya akan menekan langkah-langkah penyelesaian politik dalam kesepaduan. Okey, seperti mana yang kita tahu, antara langkah-langkah yang telah kami kaji, ada beberapa saja langkah-langkah yang telah kami ketahui. Antara langkah pertama itu memperkenalkan makna cinta akan budaya, agama dan kaum atau etnik. Okey, seperti mana kita tahu, sejak dulu lagi masyarakat Malaysia telah hidup dalam masyarakat yang majmuk dengan berbagai budaya, agama dan kaum. Okey, dengan memperkenalkan adat seperti ini, masyarakat lain juga dapat mempelajari budaya, agama ataupun kaum lain. Okey, seterusnya adalah beberapa tahun lalu kerajaan telah memperkenalkan satu jugaan kata, iaitu Satu Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri ke-6. Juga ini diperkenalkan di mana masyarakat pada masa saat itu dah hidup dalam satu kelompok sahaja dan kemudahan diberikan sama rata. Langkah seterusnya adalah kerajaan juga telah memperkenalkan atau mempromosikan Malaysia Truly Asia. Pada tahun 2015 sempena Tahun Melawat Malaysia, di mana pada tahun itu setiap etnik memperkenalkan budaya, makanan, pakaian dan agama masing-masing. Melalui program ini, ahli politik dapat melihat sendiri keharmonian rakyat Malaysia pada ketika itu. Jadi kami berharap agar
kerajaan dapat membuat lagi program ini supaya masyarakat ataupun generasi akan datang dapat lagi melihat dan memperkenalkan budaya masing-masing. Okey, langkah yang seterusnya adalah meneruskan dan menjayakan langkah-langkah penting melalui dasar ekonomi, iaitu mempunyai kesepaduan dan keharmonian di dalam setiap etnik melalui sosio-ekonomi yang seimbang di Malaysia. Di sini kumpulan kami telah menjumpai 3 komponen yang utama dalam sosio-ekonomi yang utama adalah pertama, membasmi kemiskinan yang berteruskan dapat mengira kaum ataupun agama, bangsa serta keturunan. Yang kedua adalah mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum yang baik. Contohnya, untuk saham Bumiputera mestilah sebanyak 30%. Untuk mengimbangkan posisi kaum dengan 40% untuk bukan Bumiputera dan 30% untuk pelabur-pelabur asing. Seperti itu, Bumiputera harus banyak melibatkan diri dalam perusahaan baharu dan mewujudkan perusahaan bersama antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Yang terakhirlah membangunkan tanah baru di luar bandar supaya dapat mewujudkan lebih banyak sektor pekerjaan. Contohnya, kalau di luar bandar, kita kerajaan dalam melaksanakan program-program pemberian subsidi dan kredit yang berskala kecil, nelayan serta pekerja ladang. Kalau di luar bandar, kita hendaklah membangunkan lebih banyak infrastruktur untuk proses pembinaan untuk menambahkan lagi peluang pekerjaan. Okey, yang seterusnya ataupun yang ketiga adalah wujudnya kemahiran sosial untuk warga negara berfikir lebih terbuka di mana tidak bersikap etnosentrik. Bersikap etnosentrik ini di mana seseorang menjadi pengacau ataupun penghasut kepada sesebuah kaum dan membuatkan rakyat ataupun kaum menjadi mangsa. Okey, hal ini menuntut pihak kerajaan ataupun mana-mana ahli politik bertindak lebih tegas lagi untuk membantu mereka yang mengancam kesepadan sesama masyarakat ataupun etnik dalam negara dan tidak membenarkan mereka berkeliaran di mana-mana untuk menjadi penghasut di dalam negara. Okey, yang keempat adalah mewujudkan rakyat matang dan berjiwa ikhlas. Okey, selama di mana 65 tahun selepas kemerdekaan, isu-isu seperti perkawanan tidak seharusnya wujud lagi dalam konteks ini. Pihak kerajaan dan masyarakat sama-sama menyediakan berhak seperti ini supaya tidak wujudnya lagi peristiwa 13 Mei yang tidak kita ingin. Secara kesimpulannya, politik dan kesepadan sosial, keadaan masyarakat dan negara Malaysia secara umumnya adalah stabil, makmur dan harmoni. Politik dan kesepadan sosial sangat penting kepada negara untuk memastikan proses bina negara dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa hambatan dan gangguan sosial. Oleh itu, walaupun ada perbezaan ideologi politik, kita haruslah mengawalnya supaya tidak menjadi tegang serta menjaga hubungan baik sesama masyarakat dan keharmonian telah terbina sekian lama. Itu sahaja daripada kumpulan kami, itu kumpulan 4. Sekian, terima kasih.